Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita hari yang kedua. Ini DB yang kita pakai dekat rumah Pakcik Amdan lah. Dekat rumah Pakcik Amdan. Okey. Yang ni DB brand EPS. Ini standard memang kita pakai brand EPS lah. Kalau nak tukar DB, kita mesti akan bagi brand EPS. Okey. So tengok dalam dia ada part untuk MCCB. Yang ni adalah EICB. Ini adalah yang kat tepi ni kita cadang kita nak letak SPD, dan dekat atas ni MCB semualah. Okey. So macam biasa, ini tak ada hal. Okey, ini tak ada hal, nanti kita buat. So ni pun macam biasalah, EPS juga. Okey. EPS berapa? 47 way Ni 47 ni. 15 40 10 MCB 45. 45 lah. Untuk MCB 45 ni lah, 45 MCB. Okey. 15 tu. 15. Tu lah. Cuma dekat sini setiap phase lah kita bagi 5 rate. Untuk C6 kita bagi 5, C16 kita bagi 10. Tengok kepada berapa yang cukup lah. Kalau dia penuh kita kurang sikit lah. Itulah. Tapi lebih lah kita bagi pada biasa. Kalau DB dia kecil kan. Kita akan bagi lebih. Nanti akan datang kalau katakan dia nak tambah wiring, dia cuma just letak dekat MCB tu sajalah. Okey. Lepas tu kita punya progress macam semalam kita dah siap dah ready. So ni hari kita buat macam biasa balik lah. Okey. Sampai kat sana lah. Lepas tu ni barang kita. Tough view gila lah. Milwaukee. Ni barang untuk gasak DCA. Ini memang barang bersih lah. Dan kita ada benda ni. Benda ni bukan tak percaya. Benda ni bukan kita tak percaya, kita takut-takut juga. Takut juga. Sebab benda ni macam yalah, hati tak sedap lah kalau pakai benda ni. Nak kena check juga manual. Okey. Okey. Lepas tu kita punya laluan di semalam kita dah biar itu untuk DB yang main DB. Lepas tu kita akan tebuk lubang, kita akan masuk ke sub DB pula yang tu. Yang tu nanti kita tampal. Sebab saya pun dah ada beli dia punya semen, kita tampal. Lepas tu nantikan video yang kedua lah. Video yang kedua kita video dekat dalam rumah. Ni volume kedua ni. Ni volume yang kedua. Part 2. Okey. So kita kena buat DB, owner ada dekat rumah. So kita hari ni memang kena kejar kau-kau. Owner dah ada owner akan ada dekat rumah. Sama ada jalan kerja dia, kita buat dekat DB dekat bawah, owner duduk atas, ataupun kita buat DB atas, owner duduk bawah dulu. So macam tu biasa kita akan buat bawah dululah, owner duduk atas semua. Kan? Bila dah siap baru owner pergi bawah, kita buat kat atas pula. Okey. Sekian itu saja. Abang ada cakap apa? Tak ada. Okey. Itu aja. Assalamualaikum. Okey. Saya dah cuba check dengan Abang Brian. Rumah ni yang pelik je, rumah ni pelik. Kau tunjukkan kabel 2.5 dulu. Okay. 2.5 tu yang kau tanda tu. Okey, ini adalah kabel 2.5. Okey, banyak. Dia ada tulisan tak kat itu, kat body dia? Ada tulisan kat body? Tak ada. Ada 2.5. Kau zoom sikit kat kamera. Okey. Ini kabel 2.5. Okey. Kabel 2.5 ni dia ke MCB C20. Bila saya on MCB C20 ni, hanya yang terbuka kipas tu sahaja. Betul ke Liv kipas tu Liv? Nanti aku check Liv. Okey. Balik. Abang check dulu. Okey, nampak kat situ. Banyak. Saya zoom sikit. Rumah ni pelik lah, tapi tak boleh buat apa lah. Ini untuk pengetahuan dia. Tapi banyak lagi problem dia. Banyak lagi problem yang pelik-pelik. Tapi kita nak cepat, kita buat satu je. Okey, nampak tu? Satu je MCB naik, tunjuk Liv. Ni. Okey, satu je. Jadi hanya lampu tu lah. Okey, hanya kipas ni yang hidup. Okey, dekat sini semua lampu semua dah on. Nampak tu? Lampu semua dah on. Nampak ni? Semua dah on ni. Dah on ni. Kan? Takkan satu je yang hidup. Okey, lampu ni semua dah on Lain semua dah mati. Lampu ni dah on.
Tapi ni satu je hidup. Oh, mana orang ni wiring untuk satu kipas ni dia wiring satu. Pergi ke DB. Kan? Tapi tak ada isu lah. Tapi macam pelik jugalah. Kan? Sebab yang lain tu banyak juga yang satu MCB. Termasuk yang luar tu. Pun sama juga. Satu kipas satu MCB. Satu kipas satu MCB jadi lepas tu kabel dia pakai kabel 2.5 2.5 C20 tu bila kita check soket. Itu sebab kita terpaksa on dulu sebelum kita buka DB ni kita akan tukar yang baru. Betul. Jadi kebiasaan kalau saya lah, sebab saya tak percaya yang kalau yang wiring yang lama ni dia buat macam mana. Jadi kadang-kadang dia pakai kabel tu looping dengan soket semua, tapi kita dapat tengok satu je lah. Kipas ni menyala Soket semua ni saya dah check tak ada ni. Semua dah mati Contoh lah tadi dah check dah kan. Jadi kan pelik juga kan. Tapi tak apalah, dia dah buat macam tu. Kita ikutlah. Tapi yang tadi kita check tadi, ada yang bahagian dapur dia guna DB atas lah. Sepatutnya kalau ikut betul-betul kita kalau boleh untuk menyenangkan owner rumah, kalau level bawah kita ambil DB yang kat bawah lah. Tak perlulah kita naik ke atas. Kan nanti kalau owner kalau trip, dia dah jadi confused dah. Atas bawah kan itu kita tak check keseluruhan tu. Orang nak datang troubleshoot pun payah. Susah. Betul. Kalau ada penambahan ke apa, better satu level bawah. Cuma kalau tak cukup MCB, kita faham, tambah je ataupun besarkan DB. Kan, jangan ambil pergi atas, pergi pusing bawah pergi pusing atas, jadi kelang kabut. Okey, tak apalah, benda wiring ni memang dah asal macam tu. Jadi tugas kita untuk tunjuk kat warna lah. Samping kita nak check takut nanti tuan-tuan tengok semua ni. Okey, nampak semua ni C20. Kita confuse lah. Kita boleh tengok kabel Kita boleh tengok kabel contoh. Okey, contoh lah, ini kabel ni dia tak ada tulisan. Okey, saya tarik satu lah. Okey, ada tulisan. Ada yang ada tulisan, ada yang tak ada. Yang ini saya rasa 4 lah sebab dah besar, tapi tak nampak tulisan dia. 2.5 yang besar ni. 2.5 tu. Ini bukan mega. Ini bukan mega, tapi tulisan dia tak nampak lah. 2.5 ada tu. Ada tulisan lift. Ada. Sekejap, aku tak nampak. Lift, ambil spotlight ke, tunjuk kat sini. Ni cuma kena tengok ni. Okey, kabel ni ada sirim. Okey, tak ada masalah. Okey, 2.5. Sekejap. Tak nampak lah. Okey. Lift kau naik ke sini boleh tak? Gelap. Okey. Saya nak tengok kabel ni saya apa? Tak nampak. Tak nampak lah. Kalau ikutkan mata gas lah, dia saiz 4. 2.5, sorry. Nampak? Kabel besar ni 2.5. Okey. Kabel besar ni 2.5. Yang ni 1.5 lah. Kan? Jadi ini saya tak tahu saiz apa. Tu macam 4. Kan? Ni 2.5 juga. Okey, 2.5 nampak ni. Dia lebih kurang sama 2.5. Dia sama je saiz dia. Walaupun sini tak nampak tulisan dia, tapi dia sama. Okey, 2.5 tadi alif dia tanda. Yang ini untuk lampu Alif. 2.5 untuk lampu. Kan, jadi ada problem kat sini kan. Yang ni confirm lah 1.5 ni. Kecil. Betul. Ni confirm lah 1.5, tapi tak nampak sangat sebab ni kabel dah lama. Tak nampak. Jadi 2.5 pun dia letak kat lampu. Bukan yang salah. Tapi nanti dah lah C semua 20. Nanti kita tak tahu ni lampu ke. Yang ini soket. Jadi bila kesilapan yang biasa, bila tukar DB, yang ini bila kita akan masuk dekat C6. Okey, kalau dia campur dengan soket semua, kan kita confuse. Nanti bila owner pasang load tinggi, dia akan tendang. Itu yang kita beritahu tu lah. Jadi macam ni tak boleh buat apa lah nanti better kalau ikut saiz. Lepas tu MCB ni ikut semua C20 Masya Allah. Kan, semua C20. Tak apa. Nanti yang ini semua untuk lampu. Ada juga dia pakai lampu 2.5, ada dia pakai lampu 1.5. Kan, besar tak ada masalah. Jadi kita confuse. Jadi wireman yang check akan confuse. Kalau tak check betul, dia ingat ini soket.
Dia ingat dia soket, dia pun masuk dekat C20. Sebenarnya dia lampu. Jadi dah besar dia punya MCB dia. Dia nanti dia issue dia akan jadi overload. Dia bila overload dia tak boleh trip sebab kita ingat dia C20. Kalau lepas ni kalau wiring lampu kalau 1.5 je kan. Kalau 2.5 kalau dia nak buat macam ni bolehlah tanda lah, tagging lah. Kan, tagging kat sini, letak kat sini. Yang wire ni tagging senang Kalau macam ni pening betul-betul rumah ni betul-betul mencabar lah. Okey, tak apa. Jadi kita tak ada buang masa, kita nak tukar DB ni kepada yang baru. Okey, ni hanya untuk kita perkongsian kita lah. Okey, terbaik. Ini adalah keadaan DB atas. Okey, ini sub DB dia. Sub DB dia ini yang lain semua saya dah off. Okey, ini semua C20. Okey, C20 itu benda ni jam, benda tu ada kat bawah tu lah. Tunjuk kabel 2.5 yang lampu dia. Betul. Yang ni, yang mana saya tanda ni semua ni, yang kabel tight ni, dengan kabel tight ni, ini semua lampu. Yang mana betul lah. Cuma ini lampu tau, lampu. Tapi dia pakai kabel 2.5. Yang ni pun sama juga, yang ni pun sama juga. Okey. Cuma yang ni face kuning ni saya ada tanda. Okey, yang peliknya orang-orang rumah ni tak tahulah sama ada wireman yang sebelum ni buat ataupun electrician sebelum ni buat, wireman lah. Okey, dia buat okey, yang lain ni sekarang saya dah off. Saya just on yang ni je. C20 dia pakai kabel 25 mm. Okey. Okey, yang dekat atas ni semua tak nyala. Betul lah. Okey, bilik semua kan. Cuma yang dia bila pergi dekat bawah, yang menyala lampu dapur. Lampu dapur dengan kipas lah sekali. Lampu dapur dengan kipas exhaust fan pun sekali menyala. Okay, switch soket tak menyala lah. Cuma yang peliknya kenapa dia ambil kat DB atas, kenapa dia tak ambil di bawah. Ini dia memeningkan orang yang troubleshoot lah. Orang yang nak buat, nak repair ke apa, dia memang akan pening lah nanti. So jadi untuk hal-hal macam ni kita dah dapat detect. Ini adalah yang lampu punya. Nanti kita asingkan lah. Walaupun dia pakai kabel 2.5, kita letak juga dia, kita ada bagi MCB C6 dengan C16. Kita akan letak daripada C6 punya MCB. So MCB ni tak pakai lah. Okay, itu hari benda ni jam. So sekarang ni kalau tekan, okey, dia okey. Itu hari tu kalau tekan ni tak ada apa-apa, tak dapat. So kat sini alarm pun ada. Kabel alarm dia pakai kabel 2.5 tapi letak kat C20. Okey. So kita nak cari lagi alarm tu lah. Okey, Assalamualaikum. Ni lepas tunggu video yang akan datang. Okey, ini keadaan DB selepas kita barai. Okey, sebab kita barai, ini tangga saya, tu clamp semua, tu lighter, ni DB. DB brand EPS lah. Dua slot neutral. Satu earth 15 line, ada 3 row. Satu tempat MCCB, satu lagi tempat ESCB dan sebelah tu ada lagi part lah. Ada yang saya nak letak SPD, atas ni letak dia punya MCB lah. Okey. Ni macam-macam lah kita punya barang. Tu spotlight water. Lepas tu untuk kabel kita bagi mega kabel ini kabel 10mm kita bagi mana, nampak tak? Okey. Mega kabel. Mega kabel lah. Kita bagi mega kabel. Okey. Itu semua mega kabel lah. Okey. Yang 16mm ni pun mega kabel juga. Ini 16mm mega kabel. Tulisan dia tak nampak lah. Ni. Kita boleh tengok lah. Okey. Ni 4mm. Lepas tu kita buat tu saya dah sambung separuh. Okey. Tak boleh nak potong sangat, nanti dia sebab dia rapat sangat tu. Okey. Dalam ni pun mega kabel. Sebab yang loose, yang kecil-kecil saya tak ada, saya cuma ada yang besar-besar je. Ni pun saya bawa sikit-sikit lah, yang sikit lagi saya tinggal kereta. Okey. Nanti apa-apa nanti video kita sambung lagi. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan upgrade DB akan ada upgrade DB 3 phase jenis metal brand EPS high quality punya. Jadi kalau tengok kat sini, okey, owner ni guna MCB jenis SBE. Saya pun tak pernah nampak lah brand SBE ni kan.
Nampak brand LCBE. Jadi kita akan tukar yang lebih baik lagi. Okey, brand EPS. Okey. Ini menggunakan MCB C63. ELCB. Okey. Hari tu hari ELCB dia jam. Okey, ni yang LCB lama warna. Okey, LCB lama warna dia menggunakan 300. Ni jam tak boleh tekan. Itu hari berasap, kita tukar temporary 0.1 100. Okey, ni kita tukar EPS. Kita akan pakai brand ni lah, EPS nanti. Sorry, ni MaxGuard. Kita akan tukar EPS, lain semua SBE. Okey, cuma nanti kita akan tukar lagi kecil lah, 0.03 30. Okey, kenapa kita tukar 0.03 terus? Kalau ikutkan lita cahaya dan lita kuasa ni, dia ada dua ELCB yang berbeza kalau ikut peraturan Dia ada 0.1 dan 0.03. Okey, cuma untuk rumah ni kita saja pakai satu je. Kalau tidak, kalau tambah satu lagi untuk lita cahaya, kos dia untuk ni akan jadi mahal. Akan jadi mahal. Kita pakai 0.03 lah. Lebih bagus. Dia terus, yang lampu dia terus tangkap lagi cepat lah. Kan, tak ada isu pun kat situ. Cuma kita nak pakai satu je. Kalau kita ikutkan, kita pakai, kalau mana rumah moden sekarang ni dia dah separate kan lita cahaya dengan lita kuasa, 0.1 dengan 0.03. 0.1 untuk lita cahaya dan 0.03 untuk lita kuasa lah. Tapi yang ini kita sekalikan dia 0.03. Okey, nampak ni. Semua MCB dia C20. Okey. Kalau ikutkan dia berfungsi je. Sebelum ni rumah Honda ni okey je, tak ada apa-apa masalah pun. Cuma kalau kita ikutkan, okey, bila kita menentukan kadaran fuse ni kita kena tengok equipment kita berapa watt. Jadi kita akan ambil fuse yang berhampiran, hampir dengan watt yang kita totalkan. Contohlah, lampu ni 50 watt, kipas ni 50 watt. Contoh ada lagi beberapa equipment yang sekali dengan dia kita looping sekali, total dalam 300 watt 300 watt ataupun lebih. Jadi kita akan cari fuse yang dekat dengan dia. Okey, untuk fuse pula dia yang ada dekat pasaran ni, yang standard dia ada 6M, ada 10M, ada 16M, ada 20M, ada 30M kan. Jadi kalau lampu ni biasa kita pakai C6 ataupun C10. Sebab lampu ni watt dia tak tinggi, jadi dia hampir dengan C6 dan C10. Okey, macam kita kuasa aircon, soket, guna peti ais, guna apa orang kata, microwave dan sebagainya, dia kita akan guna biasa C16 dan C20. Okey, ikut pada kadaran fuse jumlah watt tu kita ada pengiraan dia hampir dengan, dia tak boleh lebih, dia kena hampir dengan kadaran fuse. Jadi kita akan ikut kadaran tu. Dia tak boleh nak lebih. Kalau lebih, okey, contohlah apa efek dia kalau C20 ni tukar C32. Kalau equipment tu dia punya rating dia, kita pakai kadaran ni sampai C20, tapi kita pakai C32, dia akan jadi, kalau apa-apa, kalau dia overload kalau overload dia tak boleh nak cut. Dia akan tahan je sebab dia dah dia punya fuse dia terlampau tinggi. Kalau C20 ni, kalau M dia naik melebihi C20, dia akan trip ini, dia akan trip satu je. Maksud dia overload. Jadi lagi selamatlah peralatan kita akan selamatlah, dan dalam masa sama rumah tu akan selamat. Dia pengiraan macam itulah. Okey, jadi kita akan ikut biasanya apa equipment yang kita pakai, ikut pada kadaran fuse. Kita tahu dia punya watt berapa, dan kita tak akan buat terlampau besar sangat. Efek dia saya cakap tadi lah. Dia takkan trip lah, dia lambat trip apa benda dia kan, sebab terlampau besar sangat. Okey, jadi yang sini rumah ni semua pakai C20 kan. C20 semua Kalau boleh ikutlah dia punya standard lampu punya C6, C10, ni soket ataupun aircon dan sebagainya C16 ataupun C20. Kita boleh bezakan mana itu lampu ataupun ni. Okey. Dari segi kabel pula, okey, kabel dia saya tengok ini kabel yang C-rim. Kabel yang C-rim saya ingat 1.5 lah, sebab tak nampak dia punya tu.
Okey. Jadi untuk rumah ni, nampak ni. Okey, beza kabel ni. Kita tengok dari saiz lah, Saiz ni. Kalau ikut kita tengok dekat dia punya tulisan, tapi tulisan dia tak nampak. Jadi kita tengok kita anggap dia satu jenis yang sama. Okey, ini untuk lampu. Okey, litar lampu ni kita ambil dia lah litar lampu. Okey, litar lampu 1.5. Yang ini dia consider 2.5 litar kuasa, tapi sebenarnya dia pasang kat lampu. Okey, sebenarnya boleh. Bukan tak boleh, tapi susah kita nak bezakan. Kalau electrician datang nak check, susah nak bezakan. Dia ingat ini soket. Ataupun bila kita tak tukar DB sekarang ni, saya nak tukar DB, saya kena cari dulu nak make sure ni betul ke lampu ke soket ke apa. Macam cakap tadi lah. Jadi kalau boleh, kalau lampu kita pakai 1.5, soket, litar kuasa, aircon semua kita litar kuasa, soket macam pion nasi semua tu kita pakai 2.5, aircon, water heater kita pakai 4. Lagi senang kita nak check untuk maintenance, untuk siapa technician datang, dia tahu dah. Dan lepas tu kabel, kalau boleh gunakan kabel yang ada tulisan ada tulisan kat tepi dia ni. Contoh dia macam ni lah, ada tulisan ni. Jadi janji kirim, tak kisahlah kabel apa, janji kirim. Macam ni nampak 2.5 kat sini lah. Okey, 2.5 kat sini. Dia 2.5 ni. Sebab handphone ni tak berapa clear. 2.5. Macam ni kita nak. Kan dekat body dia ni ada tulisan size kabel, maksud saya size kabel. Jadi senang kita nak ujuk. Betul ke dia 2.5 ni digunakan untuk soket apa benda. Okey, lepas tu macam itulah Jadi kita akan buka ni. Okey, atas ni kita akan tukar trunking besi. Okey, owner minta trunking besi. DB pun kita akan tukar DB besi. EPS. Jadi kita akan bongkar semua ni, memang ambil masa sikit lah. Jadi wayar-wayar yang pendek ni kita akan sambung. Sambung dia punya wayar ni. Okey, lepas tu kita akan fitting lah. Macam ni, kita akan fitting. Kita akan tukar DB nya padat DB ni padat. Kan. Jadi next saya akan tunjuklah dia punya hasil dia lepas tukar tu. Ini sekadar kita perkongsian lah. Kita berkongsi kan ilmu ataupun apa-apalah yang berkenaan dalam ni. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah. Jam dah menunjukkan pukul 5. Tak apa clear. 5.18, 5.20 Okey. Okey, DB kita dah naik. DB metal clad EPS sebiji DB ni hampir mencecah RM500 bergantung kepada kedai. Okey, sekarang ni kita dalam proses untuk menyambung dengan fitting fitting sambil menyambung kabel-kabel yang pendek sebab DB ni besar. Dulu dia pakai DB plastik kecil. Jadi DB tu padat. Lepas tu kabel dia banyak double dekat MCB dia tu, dia letakkan 2 3 1 tu Jadi kalau ikutkan dia boleh, tapi dia ada efek lah kalau semua letak satu tempat. Kalau ada situ soket, situ lampu dalam satu MCB. Jadi nanti efek dia kalau ada apa-apa kerosakan salah satu tu, dia akan mengganggu yang lain tu, yang grup dia tu. Okey, jadi kita pakai yang besar ni, kita tukar yang besar. Nampak ni, neutral ni kita pakai ferrule Kita pakai ferrule. Tapi bila pakai ferrule biasalah kerja dia akan lagi lambat kerja dia akan lagi lambat. Nampak ni penuh hampir penuh. Saya tak buat looping pakai dekat skru ni. 2 kabel satu ni tak Satu kabel satu. Okey. Lagi senang untuk maintenance lah. Nampak ni. Kita dah buat macam ni Lepas tu kita tengok. Okey, cuba kita tengok dia punya join. Okey, wireman yang dulu dia buat join macam ni join macam ni. Kalau temporary boleh lah. Kalau eloknya better join dengan cabling.
Okey, nampak macam kita buat ni, kita terpaksa buat baru lah berpuluh-puluh kabel disambung. Nampak ni ada lagi, nampak ni. Okey, cara kita pakai kabeling, lepas tu kita pakai heat shrink. Heat shrink ni macam pendebat lah untuk cover kita punya kabeling tu. Okey, kabeling kita tu kena cover dengan heat shrink. Heat shrink ni boleh tahan berat, tak silap saya, tak pasti, satu lupa, beratus dari Celsius lah dia boleh ni, dan boleh tahan beratus volt jugalah. Depend kepada saiz dia lah. Tu kena check balik dalam dia punya tu lah, requirement tu. Tapi biasa kita beli ni saiz, biasa kita pakai besar sikit lah. Kalau dia saiz kabel ni saiz 1.5, biasa kita akan beli saiz 2.5. Sebab apa kabel ni bila kita sambung, okey, rumah ni dia kabel dia macam-macam jenis macam-macam jenama. Jadi ada kabel tu dia punya pendebat tebal, ada kabel tu pendebat dia tak tebal. Okey, Cooper tebal, pendebat tak tebal. Okey, pendebat tebal, Cooper dia nipis. Okey, jadi biasa kita akan beli besar sikit lah. Okey, dekat sini kita boleh tengok lah dia sambung macam ni. Dia twist macam ni je. Okey, ini kabel daripada bawah. Okey, kabel daripada bawah, kabel saiz 6. Maksud dia di rumah ni ada 2 dB, di looping ke atas. Nampak ni, di looping sini. Di looping kabel kecil pula Ini tak bertanggungjawab buat macam ni. Tak bagus Kalau dia nak buat 6 sampai ke keseluruhan 6 lah, daripada bawah sampai atas 6 lah. Tapi tadi saya check dengan saya punya team dekat bawah, dia kata tak ada kabel besar ke atas. Mungkin yang kat bawah tu dia pakai kabel 2.5, 1.5 ke atas lah untuk looping di bawah ke di atas Kalau ikut spek dia, dia tak boleh lah sebab kita mesti guna minimum wire 10 mm kalau ikut peraturan. Jadi saya tak banyak komen lah sebab ini wireman dulu, mungkin dia kekurangan ilmu ataupun dia tak tahu. Jadi okey, untuk wire earding kita dah tarik kabel 10 mm. Cuma kita tak tarik ke atas, bawah dekat earding dah buat, dekat ke atas tak tarik lagi. Jadi kita akan settlekan DB ni dulu, baru kita akan tarik earding lah. Okey, dia tak banyak lah kan, tapi banyak tak banyak pun banyak lagi kena sambung. Okey, kita campur cara profesional lah kita tak campur pakai twist macam ni, lepas tu letak black tape tak profesional macam ni Ini temporary boleh lah, tapi kalau nak sambungan yang lama kena buat macam ni, kena pakai heat shrink macam ni. Okey, kita tunjuk sikit macam mana rupa kabeling ni bersepah sikit bersepah sikit sebab belum siap lagi bukan mudah nak buat DB ni. Tu sebab kalau tukar metal clad macam ni dengan full spec dia, dia punya cost dengan upah pasang tu mahal tu yang banyak tak tahulah. Dia tak macam DB plastik. DB plastik dia kecil je kan. Jadi kabeling dia bentuk dia macam ni lah. Ni panggil kabeling. Kalau biasa tengok lagi kabeling, kita akan sambung pakai kabeling macam ni. Kita tekan clamp kiri kanan dia, kita masuk kabel, akan masuk kat lubang ni. Lubang nampak tu. Kita tekan clamp, lepas tu kita akan pasang heat shrink. Nampak ni, dia banyak macam-macam saiz ada. Okey, jadi cara kita buat macam tu. Okey, jadi saya pun tak nak berletih lagi. Saya nak cepat siap. Okey, kita akan sambung balik lah. Untuk siapkan DB tak banyak lah. Kita akan sambung lagi sampai 10 kabel. Lepas tu kita akan connect ke earding punya busbar tu. Dan baru kita akan bagi-bagikan dia punya live lah. Okey, untuk makluman lagi satu nak tegur sikit kalau kepada wireman kalau buat 3 phase, make sure kabel red yellow blue tu, kalau tengok kat sini kalau tengok kat sini kuning dia, nampak ni kuning dia dengan merah, tengok merah banyak, kuning sikit, biru lagi sikit. Jadi saya terpaksa tarik merah ni pergi ke phase blue nanti untuk bagi dia balance Kalau tak nanti merah phase merah ni yang api banyak guna. Yang lain ni tak banyak guna, tu sebab bil tinggi Jadi kepada wireman yang buat wiring, better beli kabel lah, beli kabel secukupnya untuk color tu. Jadi balance kan dia punya. Kalau contoh ni contoh lah
Contoh dia kalau rumah tu ada 9 soket, 3 soket dekat red, 3 soket dekat yellow, 3 soket dekat blue. Kalau rumah tu ada 6 lampu, 2 lampu dekat red, 2 lampu macam tu je. Buat jadi kalau macam ni dia banyak efek lah Mungkin boleh menyebabkan bil tinggi lah sebab satu phase dia Satu phase dia yang dia guna tinggi Jadi kita try lah untuk bantu lah balance kan macam mana. Tengok macam mana. Dia balance ni ada dua jenis. Balance kan ikut kita kira. Kira maksud dia berapa banyak soket rumah tu kita bagi-bagilah. Kalau 2 dB atas bawah tu kita bagi. Ada cara dia. Lagi satu balance M. Balance M ni ikut kegunaan dalam rumah. Dia selalu guna apa, jadi kita akan balance kan lah. Dia contoh aircon ke apa benda kita akan balance kan. Supaya dia bil dia tak tinggi dia akan bila meter baca, dia akan meter red yellow blue tu dia akan bacaan kilowatt tu dekat red, yellow dengan blue tu lebih kurang sama. Jadi dia bila sama ada penyematan untuk bil kat situ. Jadi cara pengiraan dia lah. Jadi saya tak adalah nak cerita pasal pengiraan tu. Jadi saya hanya terangkan tentang keadaan wiring rumah ni lah Okey, jadi saya nak sambung balik untuk siapkan terbaik.